InsyaAllah para jemaah dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai kepada bahagian yang mana penulis sedang membicarakan tentang adab-adab wudu. Dan kita sampai ini kepada bahagian yang mana beliau mengatakan, dan sampaikanlah air ke tempat tahzif, iaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ, iaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu: bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu adhar, iaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Di sini Al-Imam Ghazali sedang membicarakan tentang kewajipan membasuh muka, yang mana wajib kita memastikan air sampai kepada semua pelusuk muka, termasuk rambut-rambut yang ada di atas muka. Dan bagi lelaki kita ada beberapa yang jenis ini rambut. Kita ada misai, begitu juga al-idhar. Al-idhar ini dia adalah bahagian ini. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sideburn. Ini juga daripada muka. Begitu juga dengan bulu kening, bulu mata, anfaqah, yakni bulu yang di bawah bibir ini. Dan begitu juga dengan janggut, janggut di bawah sini. Maka semua yang ni bulu wajib kita membasuhnya, kalau sekiranya bulu itu tipis. Begitu juga rambut di sebelah sini, ini dipanggil tahdhif. Al-Imam Ghazali mengatakan tahdhif bahagian yang ni di sini. Sebab ada orang mungkin dia bila basuh muka dia basuh begini, tapi bahagian ni tak kena air. Ini tidak sah. Jadi bila kita membasuh yang di muka kita, itu sebab disunatkan kita lakukan tadlik, iaitu kita menggosok muka kita supaya air sampai kepada semua pelusuk muka di sini, lebih lagi di sini. Sebab ini semua adalah termasuk daripada muka. Muka kita dia ada telinga ke telinga, dia punya daripada hujung telinga hingga ke hujung telinga, ini adalah muka kita. Daripada atas dahi kepada bawah dagu, maka ini semua adalah muka. Jadi kalau kita basuh muka kita dan air tidak sampai, maka tidak sah wudu kita. Rambut, kalau sekiranya rambut kita tebal, wajib kita membasuhnya. Kalau misai tebal misalnya, bagaimana kita nak mengetahui sama ada tebal ke tak tebal? Para ulama kita mengatakan, kalau kita lihat di cermin, kita dapat melihat kulit di bawahnya, maka ini adalah rambut yang tipis. Sekarang kalau kita lihat cermin misalnya depan kita, boleh tak kita lihat kulit di bawah misai kita? Boleh ke tidak boleh? Kalau sekiranya kita boleh, maksudnya ini hukumnya rambut yang tipis. Rambut yang tipis wajib kita basuh zahir dan batin. Maksudnya wajib kita memastikan air sampai kepada kulit. Tapi kalau sekiranya misai kita misai yang tebal, kita lihat kepada cermin, kita tidak lihat kulit, maka ini adalah misai yang tebal. Adakah diwajibkan kita menyampaikan air sampai ke kulit? Tidak diwajibkan. Yang diwajibkan adalah kita membasuh zahir misai itu, yakni kita membasuh zahirnya. Sama juga dengan janggut. Ada orang janggut tebal, jadi bahagian di sini ini daripada muka. Dalam bahasa Arab ni lihya, janggut sebenarnya di sini saja. Rambut yang tumbuh daripada dagu yang dimasukkan dengan lihya. Lihya dalam bahasa Arab adalah bahagian ini. Ini bukan lihya. Ini adalah al-arid. Ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali, al-arid. Nampak tak? Ini adalah daripada muka ni. Jadi bila kita nak basuh bagi orang yang ni yang ada janggut kat sini, janggut tebal misalnya, macam saya tak ada lah kan. Jadi saya nak kena basuh sini. Betul ke tidak? Saya nak kena pastikan air sampai ke bahagian kat sini. Sideburn ini adalah di sini. Ini adalah idhar, ini adalah arid. Ada dua jenis. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi ada tiga.
Jadi kita ada al-idar, kita ada arid, lepas itu kita ada lihya. Maka ketiga-tiga adalah daripada rambut, daripada muka. Jadi kalau kita ada rambut di sini dan rambut itu tebal misalnya, rambut tebal, maka wajib kita basuh bahagian zahirnya. Tapi kalau tidak ada rambut atau rambut tipis, wajib kita memastikan air sampai kepada kulit di sini. Sama juga dengan janggut, bahagian sini, ini ada pada muka. Janggut kita ni, kita ada bahagian depan dengan bahagian belakang. Manakah bahagian janggut yang dibasuh, yang wajib kita basuh dalam wudu? Dia adalah rambut yang keluar daripada dagu ni. Ini dia. Jadi yang wajib adalah bahagian depan ini. Boleh ya? Wajib adalah bahagian depan ini. Ini yang keluar daripada dagu ini. Ini adalah daripada muka. Maka wajib kita membasuhnya. Kalau sekiranya rambutnya tipis, macam saya ni tipis, sebab saya kalau lihat cermin ataupun jemaah lihat saya, boleh nampak warna kulit dagu saya. Jadi saya nak kena basuh ke semua ini. Ini semua nak kena basuh. Mungkin ada orang mengatakan, tapi ini dah keluar daripada paras muka. Memang betul, dia dah keluar daripada paras muka, tapi dia daripada muka. Jadi ini adalah perkara kita nak kena faham. Kalau sekiranya rambut itu dia tumbuh daripada muka, hukumnya adalah muka, walaupun yang ini dia panjang. Nampak tak? Sebab yang ni dia daripada muka. Berbeza kalau sekiranya rambut yang keluar di leher ni. Sini pun ada rambut kan? Kalau dalam bahasa kita, ini pun kita panggil janggut juga. Betul kita ya? Tapi ini bukan daripada muka. Adakah wajib saya nak sampaikan air ke sini? Tidak. Hanya disunatkan sahaja. Disunatkan. Sebab ada hadis Nabi SAW tentang ini disebut sebagai ghurran muhajjalin. Ada hadis Nabi mengatakan umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan muka mereka bercahaya. Nabi menggalakkan kita basuh sampai tengkuk. Menggalakkan kita basuh sampai tengkuk, tapi ia tidak diwajibkan. Sebab ini bukan daripada muka, tetapi rambut di bahagian depan ini dia adalah daripada muka. Begitu juga rambut yang di tepi sini, kat pipi kita. Begitu juga rambut sideburn ini tahdhib. Imam Ghazali mengatakan sini, sebab orang biasa terlupa kat sini. Dia dah basuh mukanya tapi dia tak pay attention kat sini. Itu sebab yang ni disunatkan kita menggosok muka kita begini. Yang ni apabila kita basuh muka, kita menggunakan tangan kita yang ni basuh, yang ni di bahagian ini. Begitu juga yang ni bahagian di sini, ini temple, bahagian temple. Ini adalah daripada muka. Begitu juga dengan kita punya dahi juga daripada muka. Dan kita ada lihaz adalah bahagian mata ini. Ini juga adalah daripada muka. Ini adalah tempat-tempat air susah nak sampai. Itu sebab disunatkan kita gosok lihaz, gosok mata begini. Ini adalah bahagian dalam yang di mata. Ini juga wajib kita memastikan air sampai yang ini kepadanya. Berkenaan dengan mata itu sendiri, adakah wajib kita menyampaikan air kepada mata, bola mata yang ini? Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan. Tetapi kita ada khilaf ini ulama. Sebahagian dari ulama mewajibkan air sampai yang ini kepada bola mata. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, alhamdulillah, yakni kita mengatakan tidak diwajibkan. Jadi kalau satu orang itu bila dia basuh mukanya, bila dia tutup matanya, maka dia basuh kelopak mata. Kelopak mata ini adalah daripada mata. Diwajibkan kita menyampaikan air ini kepada kelopak mata. Jadi disunatkan kita melakukan tadlik. Itu sebab Nabi SAW bila dia basuh mukanya, dia basuh dengan menggosok muka. Dalam mazhab Imam Malik, menggosok ini adalah wajib. Dalam mazhab Maliki, kalau kita basuh muka tanpa gosok tak sah. Sebab Imam Malik ini mengatakan perkataan ghusl dalam bahasa Arab maksudnya mengenakan air dan menggosok anggota. Jadi kita ada dua perkara di sini. Kita ada mengenakan air dan kita ada menggosok. Jadi di sini Al-Imam Ghazali dia menerangkan bulu-bulu yang ada di muka. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, bulu-bulu yang ada di muka ni ada 20 jenis bulu, 20. Ini disebut dalam kitab-kitab fikih. Ini kalau kita nak bahaskan perkara ini dengan lebih terperinci, kesemuanya kita ada 20 jenis. Itu kalau kita lihat ini kepada kitab-kitab yang lain. Cuma di sini Al-Imam Ghazali meringkaskan. Yang ini dia hanya mengatakan apa yang diwajibkan dan bulu-bulu yang ada di muka yang biasa kita mengetahui. Selepas itu beliau mengatakan
bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu azar, bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut. Ini yang saya maksudkan tadi. Bulu yang tumbuh di permulaan janggut. Ini daripada muka ini. Jadi wajib kita memastikan air sampai kepadanya, sampai ke dua telinga. Dua telinga ada di sini. Ini adalah bahagian muka kita. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat janggut yang tebal. Ini seperti mana saya mengatakan tadi, kita membezakan janggut yang tebal dengan janggut yang tipis. Janggut yang tebal tidak diwajibkan kita menyampaikan air pada kulitnya, hanya diwajibkan kita membasuh zahirnya. Tetapi kalau janggut yang tipis, wajib kita membasuh sampai ke kulit. Dan baca olehmu ketika membasuh muka. Di sini Al-Imam Ghazali mendatangkan doa. Doa membasuh muka. Dan doa ini kita tidak ada riwayat yang berkenaan dengan doa, iaitu ia daripada Nabi SAW. Cuma di sini ulama kita mengatakan Al-Imam Ghazali dia mendatangkan doa dalam bab kita mengatakan tafaul. Ini kita dalam Islam kita ada satu perkara dikenali sebagai tafaul. Kalau kita lihat kandungan doa ini apa dia mengatakan, kita lihat ni doa ni dulu, jadi kita akan faham. Dia mengatakan Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh. Maksudnya adalah, ya Allah, berikanlah muka aku bercahaya. Berikanlah aku cahaya pada mukaku ketika muka-muka pada hari kiamat bercahaya. Baik, kalau kita baca doa ini kita teringat apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hari yang mana muka-muka manusia itu bercahaya. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadira. Pada hari kiamat orang yang beriman muka-muka mereka bercahaya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada mereka. Maka Imam Ghazali mendatangkan doa ini dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah aku cahaya seperti mana Engkau memberikan muka-muka bercahaya pada hari kiamat nanti. Sebab di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah doa ini umum yang didatangkan oleh Imam Ghazali. Apa yang kita mengatakan tafaul. Boleh insya-Allah. Jadi barang siapa nak mengamalkan, tidak ada masalah, boleh mengamalkan ini. Dan ini adalah doa yang umum daripada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan dan memberikan kepada kita cahaya insya-Allah. Tapi kalau ada orang mengatakan saya tak mau amalkan, tidak ada masalah. Kalau tidak mau amalkan, maka jangan amalkan. Tapi nak amalkan, kita harapkan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kabul. Wala tusawwid wajhi bi dhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Bahagian yang kedua mengatakan, janganlah engkau gelapkan mukaku ya Allah dengan kegelapan. Hari yang mana muka-muka menjadi gelap daripada muka-muka musuh-musuhmu. Jadi ini adalah doa yang ini membasuh muka. Doa membasuh muka, kita berdoa Allah memberikan cahaya pada muka dan Allah mengelakkan muka kita dihitamkan pada hari kiamat. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan yauma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Hari yang mana muka-muka menjadi hitam dan ada muka-muka yang menjadi sinar. Siapakah muka-muka yang menjadi hitam? Yakni manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan kau tinggalkan menyelat-nyelat janggut yang tebal. Ini kita ada apa yang dikenali sebagai takhlil. Apabila kita basuh muka 3 kali, sunatkan kita basuh 3 kali. Lepas itu kita melakukan takhlil. Ini bagi orang yang ada janggut yang tebal. Jadi janggut yang tebal kita mengatakan apa yang wajib membasuh zahir janggut. Lepas itu disunatkan melakukan begini, tangan kanan begini. Ini dipanggil takhlil 3 kali. Nabi SAW dia melakukan takhlil begini. Bukan begini, tetapi dia adalah begini. Tapi ini adalah bagi orang yang janggut tebal. Tapi janggut macam saya ni, ini bukan takhlil, ini gosok. Jadi bila basuh muka, gosok gini. Kalau orang yang janggut yang tipis. Tapi kalau masya-Allah ini orang yang janggut tebal begini misalan, disunatkan dia melakukan takhlil
Dan tidak disunatkan yakni dia menggosok seperti tadi. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan ikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Basuhlah tanganmu bersama kedua siku sampai ke tempat pertengahan lenganmu. Ini disunatkan. Kita bila basuh tangan ini, basuh sampai setengah lengan di sini. Ini adalah setengah lengan kita sini. Jadi kita basuh daripada ujung jari sampai di sini. Dan kita memastikan kuku kita ini tidak ada benda-benda yang kita mengatakan boleh menghindarkan air daripada sampai yang ini kepadanya. Itu sebab disunatkan yang ini kita mengetip yang ini kuku seminggu sekali. Disunatkan kita melakukan sedemikian. Kita boleh melakukannya pada hari Khamis ataupun pada hari Jumaat. Tetapi yang ini yang lebih afdal seperti mana kita dapat daripada para masyayikh kita selepas asar pada hari Khamis. Para ulama kita biasanya mereka melakukan sedemikian lepas asar ini pada hari Khamis. Tapi kalau ada orang mengatakan hari Jumaat, ini juga kita ada riwayat yang berkenaan hari Jumaat. Sebelum kita pergi solat Jumaat ataupun selepas kita melakukan solat ini Jumaat. Jadi ia memudahkan kita mengambil wudu. Sebab kalau ada perkara yang menyebabkan air tidak sampai, ia boleh menyebabkan wudu kita tidak sah. Kerana perhiasan dalam syurga itu sampai ke tempat basuhan wudu dan baca olehmu ketika membasuh tangan kanan akan doa, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Jadi Al-Imam Ghazali dia mendatangkan doa sekali lagi. Apakah doanya? Doa bila basuh tangan kanan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita tangan kanan ini tangan yang untung. Daripadanya adalah manusia akan diberikan buku catatannya pada tangan kanannya. Yakni kalau dia beriman dan beramal saleh, maka Allah akan memberikan kepadanya buku catatannya pada tangan kanannya. Maka ini menunjukkan bahawasanya dia adalah manusia yang bahagia di akhirat. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman dan mengkufuri akan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mendapatkan buku catatannya daripada tangan kiri. Maka di sini sekali lagi dia adalah daripada tafaul. Al-Imam Ghazali mendatangkan doa ini, ya Allah berikanlah buku catatanku pada tangan kananku. Jadi apabila kita basuh tangan kanan dan dia bersangkut paut dengan hisab. Sebab ini berkenaan dengan buku catatan ini, dia ada kait mengait ini dengan hisab. Yang mana manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Apa yang dia melakukan segala-galanya. Jadi doanya mengatakan, Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah berikanlah kitabku pada tangan kananku, wa hasibni hisaban yasira. Dan jalankanlah hisab yang mudah. Itu sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan, faman utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang diberikan kitab ini pada tangannya, Allah mengatakan hasabnahu hisaban yasira. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab ini yang mudah. Maka Imam Ghazali mengambil ayat ini dan mendatangkan doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita buku catatan kita pada tangan kanan, dan Allah yang ini memasukkan kita syurga tanpa hisab. Dan apabila kamu membasuh tangan kirimu, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada engkau memberikan kitabku pada tangan kiriku ataupun daripada belakangku. Sebab kita ada ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan faman utiya kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa yang diberikan kitab daripada belakang badannya, maka dia akan mendapatkan azab. Maka Imam Ghazali mendatangkan doa ini apabila kita basuh tangan kiri. Bacalah yang ini, ya Allah berikanlah aku, janganlah engkau berikan buku catatan aku pada tangan kiri, dan jadikanlah aku yang ini daripada ataupun ini daripada belakang. Sebab ini manusia pada hari kiamat nanti bila diberikan kitab pada tangan kirinya,
dia tidak mau terima kitab tersebut. Maka malaikat mengambil tangan kirinya dan menembuskan kepada badannya, dan dia akan mendapatkan kitab itu daripada belakang ini badannya. Ini menunjukkan azab dan kecelakaan bagi manusia. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini, kita akan menyambung pada pengajian yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.